betul-betul kita panggil bullet train ni, dia akan terapung tau, dia akan terapung. Dia akan menghasilkan satu keadaan apungan di udara sebab dia tak ada geseran tu. Tapi dia ada kawalan dia lah supaya dia tidak terlepas daripada landasan laju so tak ada geseran. You bayangkan tak ada geseran, kita tolak tolak dia tu, dia bergerak. Daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Dekat sini dia ada beberapa komponen, iaitu yang pertama dia ada arus elektrik, kan? Yang kedua dia ada medan magnet lah. Okey, so dia ada dua komponen. Arus elektrik, nak beritahu peringkat awalnya, arus elektrik apabila dia melalui dalam satu konduktor, okey, dia akan menghasilkan medan. Kan? You tahu kan? Dia akan menghasilkan medan elektrik kan? Jadi sekarang ni medan elektrik tu dia adalah ada medan elektrik, lepas tu ada lagi medan magnet. Dia maksudnya ada dua medan di situ. Boleh bayang tak? Okey, lepas tu bila dia ada dua medan tu, maka akan berlakulah daya elektromagnet. Itu yang kita nak belajar sebenarnya. Itu kita punya main scope kita. Okey, adanya medan elektrik, lepas tu adanya medan magnet. Medan elektrik tu duduk di dalam medan magnet, maka terhasil daya. Kalau dia setakat dia saja ada medan elektrik saja ataupun medan magnet saja, dia tidak ada daya. Kecuali kalau magnet kita letak magnet utara, kan? Kutub utara. So ada daya kan? Ada daya tolakan kan? Maknanya ada benda. Kena ada benda yang datang. Kalau dia saja-saja, dia tak ada kesan. Boleh bayang tak? Jadi sekarang ni, benda yang nak datang tu kita letak medan elektrik. Medan elektrik kita letak dalam medan magnet. Maka sudah pastilah akan terhasilnya daya. Okey. So, dalam keadaan macam tu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, dia kata, dia bagi persoalan kat sini. Contohnya, gambar rajah. Ni bullet train ni kan. Tahukah anda bahawa kereta api elektrik seperti dalam gambar rajah, gambar foto 4.1 menggunakan motor elektrik yang besar, sedangkan telefon pintar menggunakan motor yang kecil. Dua-dua ada motor elektrik. Yang ni pakai motor elektrik yang besar. Yang handphone kita ada motor elektrik. Dalam handphone kita ada motor elektrik Betul ada? Betul ke tipu? Kita fikir bila motor tu benda tu nak bergerak kan, kita fikirlah bila sebut motor, kita bayangkan betul nak bergerak, kita nampak betul bergerak macam kipas, macam motosikal, macam kereta kan, macam kereta api ni betul lah memang dia nak bergerak kan. Tapi dalam phone kita tu ada motor. Betul ke ada motor? You pernah buka tak handphone you ada motor? Betul ke ada? Siapa pernah tengok? Kita tak pernah tahu? Tak tahu pun cikgu. Tak ada. Kan? Tapi kenapa dalam buku dikata dalam telefon pintar? Telefon pintar ni telefon yang kita guna lah kan? Smartphone kan? Dalam smartphone dia kata ada motor kecil. Pelik juga. Saya tak pernah tengok motor ni. saya pun tak pernah tengok. Tapi ada. Tapi memang ada. Jangan kata tak ada. Memang ada betul ada. Okay. Saya pun tak pernah tengok. You boleh google lah. Saya tak pernah tengok. Tapi saya tahu ada. Okay. Kenapa saya tahu ada? Dia akan memberi vibration kepada phone kita. Kan? Semua phone ada vibrate system. Betul tak? So nak hasilkan vibrate tu dia memerlukan motor elektrik. Okay. So sekarang ni semua dah tahu Okay. Sebenarnya memang ada. Okay. So kecil je motor dia supaya dia bagi vibration sajalah. Dia bukan untuk menggerakkan telefon kita. Kita panggil, "Hai telefon, mari sini." Lepas tu dia datang. Datang. Bukan gitu. Dia nak hasilkan vibration tu. Okey, so dia menggunakan motor. Kalau tidak dia guna apa? Dia guna motor lah. Okey, kebanyakan motor elektrik berfungsi berasaskan kesan konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Yes. Okey, so ini dia ada medan, kita sebut medan elektrik dan medan magnet lah. Okey, medan magnet. Yang ni dia tak sebut lagi arus ni. Dia masih lagi belum cerita pasal medan elektrik tau. Saya dah cakap awal Nanti dia akan cakap. Okey, sekarang ni dia cuma nak fokus medan magnet. So you all dah ada prior knowledge. Disebut sebagai pengetahuan sedia ada pengetahuan yang you ada sebelum ni. You tahu magnet, lepas tu you dah tahu ada medan magnet tu. Betul tak? Kan? Lepas tu sekarang ni kita nak guna medan tu. Kita nak guna dia. Nak jadikan dia lebih berguna lah. Setakat dia saja dia tak guna kan? Okey, so sekarang kita nak suruh dia berguna. Okey, ini contoh dia. Ini aktiviti 4.1 ni sangat menarik. Okey, kalau you boleh buat, you boleh nampak kesan dia. You boleh nampak kesan dia. You tak boleh nampak daya tu. Daya tak nampak. Medan magnet pun you tak nampak. Tapi you nampak kesan medan tu. Kesan daya tu. Apa kesan dia? You akan nampak dawai kuprum ni akan bergolek. You boleh bayang tak? Dawai kuprum ni, dia akan bergolek. Apabila kita switch on lah.
Okey, bagaimana dia berlaku? Ini merah Nampak ni tombol merah ni? Tombol merah ni positif lah. Okey? Yang satu lagi tu negatif hitam. Okey, so arus daripada ini power supply bekalan kuasa. Saya cerita secara ringkas kat sini. Nanti kalau you berpeluang kat sekolah nanti you buatlah eksperimen ni. Saya rasa kat sekolah ada apparatus ni, senang nak buat. Okey, bila kita switch on, ini rod cuprum so arus elektrik akan mengalir. Okey, arus elektrik akan mengalir kat sini. Lepas tu dia akan mengalir dekat dawai cuprum ni. Dia akan mengalir kat dawai cuprum ni. Boleh bayang tak? Okey, lepas tu dia akan balik semula ke rod cuprum yang satu lagi, kemudian dia akan pergi ke negatif. So nampak tak dia punya cycle tu? Nampak cycle kan? Okey, so itu kita panggil gerakan ataupun pengaliran arus elektrik. Boleh tak? Okey, you nampak tak ada magnet atas tu? Nama dia magnet magnetol. magnet magnetol. Okey, magnet magnetol ni dia ada kutub dia lah Ada kutub dia. Sama ada di sini utara ataupun di sini selatan. Tak kisahlah Katakanlah dekat sini kutub utara, dekat sini kutub selatan. Begitu. Boleh bayang tak? Yang ini kalau kita guna magnet magnetol ni kita tak nampak, di mana hitam ni dia tak nampak utara ataupun selatan. Kalau kita guna dia panggil U-tube lah, U-shape. U-shape, magnet yang bentuk U tu. Ada orang sebut ladang kuda kan? Macam ni. Pernah tengok tak? Yang macam ni kan? Kalau guna yang ni pun boleh juga. Okay, so yang ni dah ada dah. Contohnya kat sini ada selatan, dekat sini ada utara katakan. So dia dah jelas. Ada medan utara, kutub utara dan kutub selatan. Lepas tu dia letak aja dawai tu kat sini. Macam tu. 3D lah ni. Okay, contoh ini dawai cuprum, ini rod cuprum. Lepas tu sambung dekat power supply, positif dan negatif. Macam ni. Yang ini dia buat macam ni. Sama Okay. So kita guna magnet magnetol ni. Baik. Katakanlah di sini utara, di sini selatan kan. Kita ada arah medan magnet. Medan magnet kan ada arah dia. Kalau utara dia keluar, kalau selatan dia masuk. Maksud dia kalau utara dia pergi ke arah sinilah. Begitu medan dia. Medan dia ke bawah dengan kata lain. Okey, arah dia ke bawah. Okey, kalau saya lukiskan ni, kalau saya lukis 2D, di 2D, itu 3D tu atas tu. Kalau saya lukis 2D kat sini, utara, selatan. Kalau kita lukis medan dia, kalau saya buat garis putus-putus, macam ni lah. Kalau saya buat garis solid, macam atas tu. Okey, macam ni. And then dia ada arah dia. Arah dia ke bawah. Dalam kes ni sebab konsep dia utara keluar, selatan masuk. Nampak tak? Okey, ni selatan, dia masuk. Utara, dia keluar. Kalau kita songsangkan, dia jadi songsang lah arah tu. Boleh Okey, lepas tu, apabila kita switch on, kan? Arus mengalir, lepas tu dalam medan magnet ni, kemudian kita dapati bahawa rod ataupun dawai cuprum ni akan bergolek. Sama ada dia bergolek ke sana ataupun dia bergolek ke sini. Tengoklah macam mana. Boleh bayang tak? Itu gambaran awal diberikan. Kenapa dia bergolek? Kenapa dia bergolek? Sebab adanya daya elektromagnet yang terhasil tadi. Okey, itu asas lah asas dia. Dia tak tunjuk lagi bagaimana kaedah dia tu. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana arah dia bergolek tadi. Okey. Di sini cara medan magnet paduan. Ini. Okey, you tengok ni. Ini nak jelaskan ni macam mana dia terhasilnya medan tadi. Medan pula. Daya elektromagnet. Okey, kita ada bekalan kuasa. Bekalan kuasa arus ada diberi. Nampak So dia lalu kat sini, kemudian ada medan magnet kat sini. So medan magnet ni daripada utara ke selatan. Itu always. Okey, so ada daripada utara ke selatan, daripada yang merah ke biru So ada pula ni. Bila mana ada arus lalu kat sini, so kita dah tahu arah arus. Okey, arah arus kita tahu, arah medan kita tahu, maka kita boleh tentukan arah daya paduan ataupun daya elektromagnet yang terhasil. Okey, apakah arah daya yang bertindak pada konduktor itu? Dia tanya kan. So kita boleh buat. Kita boleh tentukan. Nak tunjuk jelas macam ni. Okey. Perlahan-lahan saya buat slow-slow. Saya tak penting laju-laju kat sini. Kalau laju you tak dapat apa-apa, tak ada makna So saya tunjuk satu sebab dia agak susah sikit. Kalau you all susah nak imajinasi lagi susah. Sebab dia duduk main imajinasi je ni. Kita tak nampak medan elektrik, kita tak nampak medan magnet. Susah. Kan? Okey, so sekarang ni saya tunjuk perlahan-lahan satu per satu. Okey, sebelum kita tentukan daya elektromagnet yang terhasil tu, kita dah dapat dua kita dah dapat dua benda. Satu medan elektrik, satu medan magnet. Boleh Okey.
Yang ketiga, yang kita nak tahu ni lah medan ni. Yang kita nak tahu medan magnet tu, medan elektromagnet tu macam mana? Kan? Arah dia terasa kan? Okey. Kalau kita tahu itu, kita kena tahu ini dulu. Yang kita namakan sebagai medan lastik. Bagaimana medan lastik itu terhasil? Atau bagaimana medan lastik ini terbentuk? Boleh? Apa itu medan lastik? Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Boleh tak? Tadi saya cakap dengan you, saya kata bila ada arus elektrik mengalir dalam sesuatu konduktor, dia akan menghasilkan medan elektrik kan? Saya guna pendekatan yang sebenar. Okey, saya guna pendekatan sebenar sebab medan itu bukan medan magnet, sebab dia medan elektrik. Tetapi untuk memudahkan kamu belajar, dia guna kedua-dua tu disebut medan magnet. Faham tak? Kedua-dua tu disebut medan magnet. Sama ada medan itu terhasil daripada arus elektrik yang mengalir dalam suatu konduktor ataupun medan yang terhasil daripada magnet itu sendiri. Okey, kalau kita tunjuk kat sini, ada warna hijau dengan warna biru. Faham tak? Nampak tak? Okey, yang warna biru itu adalah daripada magnet kekal. Maknanya ada utara selatan tadi. Manakala yang warna hijau tu ialah medan magnet yang terhasil apabila ada arus melalui suatu konduktor. Tadi dalam kes tadi kita guna dawai kuprum. Ingat tak? So apabila ada arus lalu dalam dawai kuprum, maka sekeliling dawai kuprum itu akan terbentuk medan magnet. Medan magnet yang ini masukkan di sini. Yang tadi yang saya masukkan medan elektrik. Kenapa saya guna medan elektrik? Sebenarnya saya lebih suka guna medan elektrik supaya you all boleh bezakan. Supaya boleh bezakan antara medan elektrik dengan medan magnet. Medan magnet ni ialah medan yang terhasil daripada magnet. Maksudnya dia memang ada. Tapi medan elektrik ni dia boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Bergantung kepada arus elektrik. Kalau tak ada arus mengalir, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kan? Dalam rumah kita, contohnya sekarang ni kalau you tengok laptop kan. Kalau you tengah charge laptop ataupun you tengah charge phone you kan. Ataupun you nampak kabel elektrik yang sedang masuk ke lampu kat rumah you kan. Kalau ada arus mengalir dalam wire-wire tu, sebenarnya ada medan elektrik terhasil di persekitaran dia, di sekeliling dia tu. Tapi kita tak nampak lah, sebab medan ni kita tak nampak. Cuma kita boleh guna alat untuk kita ukur. Kita boleh ada alat kita ukur. Kita pergi beli alat tu, dia panggil clamp clamp magnetic clamp. Okey, kita beli alat tu, TMB selalu guna alat tu, kemudian kita pergi klip je. Katakanlah ni wire kan, ni wire yang charge telefon lah ada kan. Lepas tu saya ambil alat tu, saya clamp je dekat kabel tu. Saya tu dapat bacaan berapa arus dia. Nampak? Hebat tak? Kan? Itu yang TMB guna. TMB guna dekat rumah-rumah yang dekat meter tu kan, dekat luar rumah kita tu kan. Main meter tu, dia akan pergi, dia nak tahu berapa arus yang sedang mengalir dekat rumah you. Kan, dia nak tahu kan. Dia guna ammeter ke? Dia kena cabut wire tu, lepas tu masuk dalam ammeter, lepas tu sambung balik, lepas tu tengok ammeter? Tak. Dia tak guna ammeter. Macam mana nak tahu berapa arus, berapa kekuatan dia? Dia guna clamp tu je. Okay, dia ambil clamp tu, dia pergi lekat je dekat kabel dekat rumah you tu. Dia letak. Lepas tu dia tu boleh dapat bacaan. So alat itu sebenarnya dia mengukur kekuatan medan tu, medan elektrik yang saya masukkan, bukan medan magnet. Tidak ada magnet di situ, medan elektrik. Sebab tu saya guna pendekatan beza, sebab ini tajuk ni memang banyak diajar peringkat tinggi. Sebab dulu saya mengajar form 6, jadi form 6 dia guna medan elektrik dengan medan magnet. Sebab tu saya bawa pendekatan itu kat sini. Tapi saya tahu kenapa buku ni dia guna dua-dua medan magnet. Tapi kita kena terimalah, kita kena ikut sebab inilah rujukan utama kita buku teks KSSM ni. Okey, kembali kat sini balik. Jadi apabila adanya dua-dua medan ni tadi, maka berlakulah disebut sebagai medan paduan. Nampak? Medan paduan. Medan paduan itulah akan terbentuknya daya. Yang kita panggil daya elektromagnet. Okey, macam mana dia terhasil? Tengok sini baik-baik. Ada masa sikit jadi saya tunjuk. Lepas ni kita sambung lagi. Tajuk ni kena pelan-pelan sikit. Sesuai lah dengan you all yang ramai yang belum belajar lagi kan. Okey, cuba you tengok kat sini. Kawasan yang hijau dengan biru ni. Kawasan biru yang ini, yang bahagian atas ni saya lukis merah ni kan. Okey, dia punya arah dia ke sana. Betul tak? Manakala yang hijau dia ke sini. Jadi dia berlawanan arah. Kan? Yang biru ni pun dia duduk arah sini, tetapi yang hijau arah berlawanan. Apa jadi kalau dia berlawanan ni?
kacau lah kan, tak nak lah, dia kata tak best lah kau ni, jahat lah kau ni, aku nak pergi sana kau pergi halang buat apa, macam tu lah lebih kurang. Jadi kawasan situ dia akan jadi apa tahu, dia akan jadi lemah, kawasan paduan yang lemah, nampak? Okey, berbeza dengan bahagian bawah tu. Bahagian bawah yang biru ke sana, manakala yang hijau pun ke sana juga. Sini pun sama. Satu geng lah kita, dia kata. Satu geng lah kita. Jadi bila satu geng, dia kawasan ni akan jadi kawasan ni akan jadi kuat, kawasan ni akan jadi lemah. Begitu. Jadi apa yang berlaku ialah begini. Nampak? Jadi yang atas ni pun dia merajuk ni. Ni, yang ini, yang saya lukis ni dia merajuk. Dia merajuk, dia pun lari. Dia kata, aku nak geng dengan kau lah. Dia kata, kau satu geng aku. Dia pun pergi bawah. Dia pergi bawah, ikut satu arah. Yang ini pun, aku tak nak lagi dengan kau ni. Kau lawan je, aku pun turun bawah. Dia pun turun bawah. Dia pun pergi geng bawah. Nampak? Maka jadilah macam ni. Dia turun bawah. Dia satu geng dengan bawah ni. Jadi kita nampak ketumpatan, bilangan garisan-garisan ni. Dia panggil flux. Ni panggil flux magnet. Okey, bilangan flux ni ataupun bilangan garis-garis ni, bahagian bawah lebih banyak berbanding dengan atas. Ini menunjukkan bahawa bahagian atas ni dia punya daya tu dah lemah. Okey, bahagian dah lemah sini. Yang ni daya dah kuat. Dapat tak? Ini dah bentuk elastik tu. Ini dah bentuk medan elastik tu. Boleh bayang? Okey, so medan elastik tu dah paduan. Dia tak ada lagi dua arah. Dia cuma satu arah saja. Jadi biru dah. Nampak ni? Jadi biru tua. Yang ni biru muda. Ni biru muda kan? Apabila digambarkan medan elastik, dia sudah berpadu dari medan paduan tadi. Jadi medan paduan tadi sudah jadi berwarna biru tua. Satu saja dah jadi tinggal. Jadi daripada biru muda dengan hijau, dia jadi biru gelap. Okey? Okey, itu untuk permulaan pada hari ini.